Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izinnya, dengan limpah dan kurnianya, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita kesihatan, ya. Masih lagi memberi kita rezeki yang banyak, ya. Masih juga memberi kepada kita umur yang panjang untuk kita terus bernapas, ya, dengan percuma di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Para penonton sekalian, dalam kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, peristiwa hijrah adalah satu peristiwa ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah, ya, daripada Mekah ke kota Madinah. Maka peristiwa hijrah ini telah ditulis oleh sejarah Islam, ya, sebagai satu peristiwa yang amat banyak iktibar untuk kita renungkan, untuk kita sama-sama insafi. Ada beberapa peristiwa, ya, yang pelik yang berlaku ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam peristiwa ini berbagai-bagai peristiwa yang pelik yang Allah nak tunjukkan kekuasaannya, ya. Saksikan selepas ini. Bertemu kembali di antara peristiwa-peristiwa pelik dan ajaib yang berlaku ketika penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke kota Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Gua Sur, ya, berlindung di situ bermalam selama 3 malam, maka orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy telah menawarkan, ya, kepada semua orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah, sesiapa yang dapat menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar, maka ditawarkan hadiahnya, ya, hadiahnya adalah 100 ekor unta. Subhanallah, tuan-tuan. Ketika zaman itu, zaman Nabi itu, ya, zaman Rasulullah itu, 100 ekor unta itu adalah satu hadiah yang amat mahal, ya. Amat mahal kerana kenderaan yang terbaik, ya, di padang pasir, kenderaan yang terbaik di iklim seperti iklim di tanah Arab itu adalah unta, kerana ia tahan berjalan berbatu-batu jauhnya, ya. Inilah kelebihan unta. Jadi orang-orang pembesar kafir Quraisy telah menawarkan kepada sesiapa yang dapat menangkap Nabi dengan tawaran yang mahal, iaitu 100 ekor unta, ya. Maka dalam ramai-ramai orang-orang kafir Quraisy itu ada seorang orang kafir Quraisy, seorang lelaki orang kafir Quraisy yang benar-benar ingin untuk mendapatkan hadiah 100 ekor unta itu. Namanya Suraqah, ya. Maka pendekkan cerita, Suraqah ini mempunyai satu kelebihan, ya. Dia dapat menjejaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia dapat menjejaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan takdir Allah, dengan kuasa Allah, ya, kuda yang ditundangi oleh Suraqah, dan Suraqah sendiri telah ditelan ataupun telah disedut oleh pasir, ya. Pasir, ya, telah disedut oleh pasir sehingga tidak dapat melepaskan diri, ya. Tidak dapat melepaskan diri. Maka dia memohon kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta dilepaskan, ya. Suraqah ini memohon, ya, memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta tolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta dilepaskan.
Ya, kemudian dia berjanji kepada Nabi Muhammad tidak akan mengejar lagi, dan dia berjanji kepada Nabi Muhammad akan merahsiakan apa yang berlaku. Inilah, ya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang baik hati, ya. Nabi kita yang amat penyayang ini telah mendoakan, ya, Suraqah. Akhirnya Suraqah terlepas daripada sedutan pasir itu, ya, dan selamat. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi dan Sayyidina Abu Bakar bermalam di Gua Sur itu, maka ada lagi peristiwa pelik yang berlaku. Yang sebenarnya bukan setakat Suraqah yang mencari Nabi, ramailah orang-orang musyrikin Quraisy, ya, ramai. Dan mereka telah ternampak satu gua, ya, satu gua tempat berlindung, ya, iaitu Gua Sur. Dalam keadaan mereka mencari-cari Nabi itu, mereka nampak di Gua Sur ni macam seperti ada tempat bersembunyi. Tetapi mereka rasa pelik. Ya, kenapa? Yang pertama, di pintu masuk Gua Sur itu, maka Allah telah jadikan sarang laba-laba, ya, sarang laba-laba yang cantik, yang tidak terusik lagi, yang penuh, yang full di pintu masuk Gua Sur itu. Menyebabkan orang-orang kafir Quraisy ragu-ragu dan mengatakan mustahil ada orang yang bersembunyi di dalamnya. Kalaulah ada orang yang bersembunyi di dalamnya, pastilah sarang laba-laba itu akan rosak ataupun terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di di depan, betul-betul di depan pintu Gua Sur itu juga Allah telah jadikan 2 ekor burung merpati, ya. Allah telah jadikan 2 ekor burung merpati bersarang dan bertelur, ya. 2 ekor burung merpati betina bersarang dan bertelur serta mengeram telurnya. Telur, ya, telur-telur yang mereka lahirkan tu, si burung merpati yang betina ini tengah mengeram, ingin menetaskan burung itu. Jadi pada pandangan orang kafir Quraisy, mustahil juga ada orang di dalam gua ini, ya, kerana sekiranya ada orang, pastilah burung itu akan terbang meninggalkan sarangnya. Sebab itulah, ya, terdetik di hati kafir Quraisy, tidak adalah Nabi Muhammad SAW bersembunyi dalam gua itu bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada. Maka mereka pun kembali. Ya, padahal sebelumnya gua itu tidak ada burung merpati betina yang bersarang, dan tidak adalah laba-laba yang bersarang di pintu gua itu. Dan inilah di antara tanda-tanda kuasa Allah, dan juga inilah di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya banyak lagi lah peristiwa-peristiwa yang pelik dan ajaib yang berlaku ketika penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke kota Madinah, ya. Subhanallah. Inilah di antara iktibar bulan Muharram yang perlu kita hayati, kita ingati. Perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Hijrah untuk apa? Bukan kerana takut apa, tidak, tapi kerana untuk menambahkan iman, kerana untuk menyelamatkan iman, dan kerana untuk supaya menambahkan kekuatan umat Islam, ya, di Madinah itu. InsyaAllah banyak lagi cerita tentang bulan Muharram ini. InsyaAllah di siri akan datang kita akan sambung. Setakat ini saja yang dapat saya sampaikan untuk siri Muharram ketika ini. InsyaAllah kita akan sambung di siri-siri yang akan datang, ya. Ampun maaf sekiranya ada tersilap kata, ya, terkasar bahasa. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.